Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam YouTube channel eTution. Okey, macam biasa, sebelum kita cikgu share apa yang cikgu nak sampaikan hari ni, kita nak main game dulu. Okey, guest kita dia dah datang dah sebelum ni. So, kali tak ada guest, PTM tak banyak staff. So, kita panggil orang yang sama sahaja. Gitu. So, hari ni Sir Rozi say hi. Halo. Okey, Rozi dah tahu kan main ni macam mana? Tahulah kot. Harap ingatlah. Tak apa. Cikgu ulang balik. Okey, Rozi, dia ada 4 syarat. Nama game ni adalah sambung perkataan. Alright. Tak boleh kena guna kata dasar sahaja. Alright. Nama negara tak boleh, nama orang tak boleh, dan perkataan yang telah digunakan tak boleh diguna pakai semula. Baik. Okey. Aku mula dulu ke kau nak mula dulu? Hari tu aku dah mula dulu, kau lah mula dulu. Tuan hamba lah. Tak apalah, cepat. Kertas. Kertas 1. Ungkap. Okey. Pipi. Polis. Pipi salah. Cikgu mana? Thank you Sir Rozi. Okay, bye. Bye. Okey, kita nak sambung hari ni dengan cikgu nak ajar awak macam mana nak buat kertas 1 karangan bahagian A, iaitu karangan bahagian untuk bahan rangsangan. Okey, kenapa soalan ni dipanggil karangan bahan rangsangan? Sebab bahan rangsangan maksudnya bahan yang telah disediakan di dalam soalan tersebut. Contohnya dia bagi dalam bentuk ilustrasi kartun ataupun peta minda, gambar raja. Maksudnya ada bahan rangsangan yang telah diberikan di dalam soalan. Okey, untuk soalan ni diperuntukkan hanya jawab 45 minit dicadangkan dan kena tulis 200 hingga 250 patah perkataan. Dan soalan ni 30 markah. Okey, 200 hingga 250 patah perkataan untuk soalan ni. So cikgu dah bagi cikgu bahagikan 3 kolom ni sebab dalam karangan bahan rangsangan kena ada 1, 2, 3 ada 5 perenggan sekurang-kurangnya 5 perenggan, iaitu pendahuluan 1 perenggan, isi 3 perenggan iaitu untuk 3 isi, dan penutup 1 perenggan. Okey, untuk pendahuluan dulu, cikgu cadangkan 30 patah perkataan. Dan untuk isi pula 60 patah perkataan setiap isi. Maksudnya 60 darab 3, awak dah dapat 180 patah perkataan. Manakala untuk penutup pula sama macam pendahuluan, 30 patah perkataan. Okey, total untuk 30 tambah 180 tambah dengan 30. So total dia adalah 240 patah perkataan. So dekat sini awak dah selamat. 200 hingga 250 patah perkataan. Okey, bila awak buat cikgu cadangkan tadi, total semua 240 patah perkataan. So kat sini awak dah selamat lah. Sebab dia punya jumlah maksimum dia adalah 250 patah perkataan. Okey, kita tengok satu per satu. Okey, sebelum kita pergi fokus kepada macam mana nak buat karangan dengan baik, dengan cemerlang, cikgu nak cerita dulu dengan awak. Okey, apa yang cikgu sampaikan hari ini hanyalah sebagai orang kata guideline sahaja. Cikgu banyak kali kalau masuk dalam kelas, mana-mana kelas di dalam untuk tuition PTM, cikgu akan cakap dengan para pelajar, cikgu selalu ingatkan diorang nak buat karangan, cikgu tak boleh ambil tangan awak, ajar awak 1 per 1 macam mana nak buat karangan yang cemerlang. Cikgu tak boleh buat macam tu. Benda tu adalah mustahil sebab para pelajar ramai. So, tujuan video ni adalah untuk bagi awak guideline macam mana nak buat
karangan yang cemerlang ataupun karangan yang baik. Okey, cikgu bagi satu analogi. Kenapa tak boleh macam tu cikgu? Kenapa tak boleh? Kenapa macam mustahil kita orang cikgu nak ajar seorang-seorang? Sebab apa? Karangan ni memerlukan usaha awak juga. Tak boleh cikgu je asyik bagi dekat awak tak ada usaha. Okey, cikgu bagi satu analogi. Okey, contohnya orang kata masa awak kecil-kecil kan, mak awak hanya ajar awak cara nak minum, ambil air pula. Ambil cawan, tuang air dekat dalam cawan, nak minum letak dekat mulut. Okey, itu analogi dia. Tapi mak awak tak ajar untuk memenuhi haus awak kena minum berapa gelas. Macam tu juga untuk karangan. Cikgu hanya boleh ajar awak macam mana nak buat karangan yang cemerlang. Tapi untuk memenuhi haus awak tu, awak sendiri je yang tahu. So ada orang contoh A, B, C. A haus, untuk memenuhi haus dia satu cawan dah cukup. B, satu cawan tak cukup, kena 2 cawan. C, tak haus dia satu ataupun 2 cawan tak memenuhi, so dia perlukan 3 cawan. Macam tu juga nak buat karangan. So awak je yang tahu sendiri macam mana nak buat karangan yang awak nak letak perkataan apa idea awak. Semua orang lahir lain-lain. So awak mempunyai idea yang lain. Okey, cikgu sambung balik. So macam cikgu cakap tadi, analogi macam mana nak puaskan haus awak tu. Macam tu juga dengan karangan. A 1 cawan, B 2 cawan, C 3 cawan untuk memenuhi haus diorang tu. Macam tu juga karangan. Setiap orang berbeza-beza cara penulisan diorang. Awak tak boleh tiru. B tak boleh tiru A, B tak boleh tiru C. Cara mereka berfikir lain-lain. So apa yang cikgu nak cakap dekat sini, dekat dalam video ni, cikgu hanya boleh guide awak macam mana nak buat karangan dengan baik, dengan cemerlang. Cikgu tak boleh ambil tangan awak, okey, Ahmad macam ni nak buat karangan yang cemerlang, bla 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 bla. Tak boleh. Dia tak ada satu apa cara yang khusus. Okey, penulisan yang cemerlang macam ni. Tak ada. Karangan bila kita bercakap pasal karangan, dia tak ada betul, dia tak ada salah. Yang paling penting awak tahu cara macam mana nak buat. Okey, settle bahagian analogi cikgu. Cikgu harap awak faham apa yang cikgu nak sampaikan. Okey, cikgu ada tulis kertas untuk menjadi bahan rujukan cikgu. Cikgu tak boleh hafal. So untuk pendahuluan, sebab apa cikgu pegang kertas ni? Supaya kita boleh buat karangan. Bila cikgu terangkan, kita buat sama-sama. So bila cikgu terangkan, awak faham apa yang cikgu tengah cakap ni. Okey, yang pertama, untuk pendahuluan mesti kena ada gambaran awal tentang tema. 1. Yang kedua, awak boleh letak, selepas gambaran awal tentang tema, awak boleh letak definisi. Definisi ni kalau jika relevan, ataupun awak boleh letak pernyataan khusus ataupun justifikasi. Yang ketiga, kena ada persoalan. Okey, cikgu ajar awak satu per satu. Okey, sebelum tu cikgu bacakan untuk awak. Soalan yang cikgu bagi adalah kepentingan melibatkan diri dalam aktiviti sukan. So soalan ni dia nak kenapa pentingnya kita kena melibatkan diri dalam sukan. So kalau untuk gambaran awal tentang tema, okey, kita buat yang ni dulu. Contoh dia untuk pendahuluan, aktiviti sukan merupakan antara isu yang sering diwar-warkan okey, eja diwar-warkan memang macam ni diwar-warkan, tapi sebutnya diwar-warkan. Diwar-warkan dalam media cetak. Cikgu minta maaf kalau cikgu guna singkatan saja sebab
tak boleh buat banyak, tak muat space dengan masa. Okey, dalam media cetak dan media elektronik, pendahuluan ni pendahuluan yang popular, so boleh apply kepada isu lain juga. Aktiviti sukan, contoh kalau macam cakaplah, kalau yang ini soalan dia aktiviti sukan, kalau pasal gotong royong ke, tulislah gotong royong merupakan antara isu, boleh juga macam tu. Diwar-warkan dalam pencetak media elektronik di negara kita akhir-akhir ini. Hal ini demikian. Okey, sampai sini, sampai akhir ini adalah ni tema. Awak cakap pasal secara general ataupun secara umum, apa berkaitan dengan aktiviti sukan tu apa? Okey, settle untuk ayat tema. Sekarang kita nak cakap pasal, okey, cikgu tak guna definisi sebab tak sesuai. So cikgu tulis ni, justifikasi. Kenapa cikgu kata aktiviti sukan ni isu yang sering diwar-warkan? So cikgu nak bagi tahu dekat sini dia punya justifikasi. Hal ini demikian kerana, okey, cikgu tak nak tulis, cikgu hanya bagi ayat kat depan saja. Bila nak tulis ayat justifikasi, tulis hal ini demikian kerana apa-apa-apa-apa. Awak tulislah apa idea awak, kenapa pentingnya, kenapa aktiviti sukan ni adalah salah satu aktiviti yang diwar-warkan di dalam media cetak. So awak tulis dekat sini. Antara idea yang awak boleh tulis, sebab aktiviti sukan tu adalah aktiviti yang penting. Tapi janganlah tulis aktiviti yang penting saja, awak gunalah idea awak. Okey, so dekat sini dah settle justifikasi. Sekarang kat bahagian persoalan. Setiap kali pendahuluan untuk bahan ransangan A, untuk karangan A, karangan bahagian A untuk bahan ransangan. So bila ayat last sekali untuk pendahuluan mesti tulis macam ni. Persoalannya apakah? Persoalannya apakah? Salin balik soalan. Apakah kepentingan melibatkan diri dalam aktiviti sukan? So, bila persoalan dan ada kata soal ataupun ayat soal, so belakang kena ada tanda soal. So, biarkan pendahuluan awak dibiarkan dengan soalan. Sebab memang macam tu cara dia. Sebab kita nak jawab persoalan tadi dekat dalam isi. So, settle. 30 patah perkataan settle. Cara ataupun teknik ayat tema settle, justifikasi cikgu dah tulis hal ini demikian kerana apa-apa-apa. Dan persoalan pun ada. Nampak? So settle bahagian pendahuluan. Cikgu harap awak boleh faham macam mana nak buat perenggan pendahuluan, iaitu perenggan yang pertama. Okey, sekarang kita masuk isi. Cikgu kata isi sekurang-kurangnya 3. Maksudnya 3 tu dah paling baik dah tu. Tapi kalau awak rasakan macam tadi, cikgu kata jumlah 240 patah perkataan kan. So ada lagi 10 patah perkataan, kok-kok lah kalau awak nak rasa nak tambah lagi satu isi pun boleh. Tapi nak selamat 3 isi pun dah okey, sangat-sangat dah. Okey, untuk isi teknik dia ada 4. Satu, mesti kena ada ayat topik. Ayat topik ni berkaitan dengan isi yang awak nak ketengahkan lah.
Yang kedua, kena ada ayat huraian. Ayat huraian, kenapa awak rasa isi penting tu adalah idea kepada persoalan tadi. Boleh faham? Okey, yang ketiga, mesti kena ada ayat contoh. Yang keempat, ayat penegas. Okey, cikgu akan explain satu persatu. Okey, ayat topik. Kita tengok dulu Alang-alang cikgu dekat ayat topik, cikgu terus bagi isi untuk soalan ni. Yang pertama, menyihatkan badan. So, kepentingan awak kena libatkan diri dalam sukan adalah untuk menyihatkan badan. Itu isi yang pertama. Isi yang kedua, meningkatkan disiplin diri. Meningkatkan disiplin diri. Minta maaf, cikgu tulis kecil-kecil, tapi harapnya awak boleh grab apa yang cikgu cakap. Okey, yang ketiga, berfikiran positif. Ini semua awak kena letak dekat ayat topik, iaitu ayat isi. Ingat, setiap satu isi satu perenggan. Jangan campur-campur isi dekat dalam satu perenggan. So, bila kita cakap dalam satu perenggan, mesti kena ada empat teknik ni, iaitu ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dengan ayat penegas. Okey, sekarang cikgu nak ajar awak macam mana nak buat empat teknik ni. Okey, yang pertama, untuk ayat topik, pastikan ayat untuk isi satu dimulakan dengan, cikgu tulis kat sini lah ya. Pada pendapat saya, okey, antara nampak soalan tadi adalah kepentingan melibatkan diri dalam sukan. So, antara kepentingannya ialah menyihatkan badan. Ini adalah ayat topik. Cikgu tulis kat sini. AT. So, kita dah settle ayat topik. Sekarang nak bab ayat huraian. Ayat huraian macam pendahuluan tadi, ataupun kita panggil justifikasi lah. Hal ini, kenapa awak bagi tahu isi untuk kepentingan melibatkan diri dalam sukan adalah menyihatkan badan? So, awak sebut hal ini demikian kerana okey, awak letak idea awak apa? Apa ayat huraian awak? Hal ini demikian kerana apa. So, itu sebagai ayat huraian. Awak sebutlah kenapa kita kena libatkan diri dalam sukan. Dia punya isi dia menyihatkan badan kan? So, idea awak dekat ayat huraian ni, awak katalah kenapa pentingnya, kenapa bila bersukan dapat menyihatkan badan. Cakaplah hal ini demikian kerana bila kita bersukan, itu dia punya roughly idea lah, bukannya ayat yang betul. Cikgu bagi roughly idea. Bila awak bersukan, awak sihat. So, bila awak sihat, apa yang awak boleh lakukan? Contohnya, awak boleh pergi sekolah, tak mengantuk, boleh fokus dalam kelas. Itu antara ayat huraian lah. Lepas tu, nak masuk dekat ayat contoh, depan dia tulis sebagai contoh, koma, awak bagilah contoh. Contohnya macam Seseorang mestilah bersenam
3 kali mestilah bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Titik. Ini adalah ayat contoh. Ayat contoh depan dia boleh jadi sebagai contoh ataupun misalnya, contohnya. Kalau ayat huraian tadi, awak boleh tulis guna depan dia hal ini demikian kerana, oleh sebab itu apa-apa-apa. So, settle bahagian ayat topik dah, ayat huraian dah, ayat contoh pun dah. Sekarang nak ayat penegas. Okey, ayat penegas. Ayat penegas ni dia macam kesimpulan yang kecil. Penutup adalah kesimpulan yang untuk daripada awal karangan sampai habis karangan. Tapi ayat penegas ni dia adalah kesimpulan kecil untuk perenggan itu sahaja, untuk perenggan isi yang awak tengah buat tu sahaja. So, awak boleh tulis macam ni. Tegasnya menyihatkan badan. Nampak? Cikgu ulang untuk isi ini sahaja. Menyihatkan badan merupakan antara kepentingan melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Okey. Perkataan tegasnya awak boleh gunakan, dan ini adalah ayat penegas. Ayat penegas, cikgu ulang lagi semula, adalah kesimpulan kecil bagi perenggan isi tersebut sahaja, bukan untuk keseluruhan. Kesimpulan yang besar untuk penutup. So, awak boleh dapat tak setakat ni? Cikgu harap awak boleh follow apa yang cikgu cakap. Cikgu ulang lagi sekali. Untuk bahagian isi, setiap isi mesti satu perenggan. Setiap satu perenggan, iaitu awak nak cakap pasal setiap isi tadi, 4 benda ni kena ada, iaitu ayat topik berkaitan dengan isi yang awak nak ketengahkan. Yang kedua, ayat huraian. Kenapa awak cakap isi yang atas tadi? Awak huraikanlah. Oleh hal yang demikian kerana, oleh sebab apa, bla 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 bla. Okey, yang ketiga, ayat contoh. Ayat contoh awak boleh kena bagi contoh lah. Contohnya, awak bagi tahu tentang isu semasa ke, awak create satu contoh yang awak rasa relevan untuk diletakkan dalam perenggan tersebut ke. Dan last sekali adalah ayat penegas. Ayat penegas adalah kesimpulan kecil bagi perenggan tersebut. Okey, settle bab isi. Sekarang kita nak pergi ke penutup. Okey, penutup 30 patah perkataan. Mesti kena ada 2 unsur, iaitu cadangan dengan harapan. Mana-mana penutup karangan kena ada 2 unsur selalunya, iaitu berkaitan dengan cadangan. Mesti kena ada unsur cadangan dan ada unsur harapan. Okey, contoh dia cikgu bagi untuk awak ya. Okey, ayat biasa yang selalu orang guna, kesimpulannya, jangan lupa koma, semua pihak mestilah berusaha untuk melibatkan diri.
Cikgu minta maaf sangat kalau cikgu guna short form. Banyak kali cikgu beritahu cikgu tak ada banyak ruang dan tak ada banyak masa. Melibatkan diri dalam aktiviti sukan agar negara dapat melahirkan warga yang sihat dan cemerlang. Dalam hal ini, orang bijak pandai pindai pun boleh. Minta maaf, orang bijak pandai pernah berpesan. Ni nak cakap pasal peribahasa ataupun kata-kata hikmah yang awak boleh selitkan dalam karangan tersebut, iaitu dalam karangan bahagian A ni. Cikgu lupa nak bagi tahu, peribahasa ataupun kata-kata hikmat sekurang-kurangnya satu, mesti diselitkan satu. Nama pun sekurang-kurangnya. Kalau awak boleh letak lebih, lagi bagus. So, bila nak selitkan satu yang sesuai dekat kesimpulan lah. Bijak pandai pernah berpesan. Apa orang bijak pandai berpesan yang sesuai dengan situasi aktiviti sukan? Otak yang cerdas. Bermula dari badan yang sihat. Okey, dekat sini. Yang mana satu cadangan, yang mana satu harapan. Semua pihak mestilah berusaha untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan adalah cadangan. Cikgu tulis C kat sini. C, cadangan. Agar negara dapat melahirkan warga yang sihat dan cemerlang. Selepas perkataan agar, ini adalah harapan ataupun kesan daripada cadangan tadi. Okey, sambung balik. So dekat kesimpulan tadi cikgu kata cadangan. Cikgu dah letak C kat situ, harapan agar negara dapat melahirkan warga yang sihat dan cemerlang. H, cikgu bulatkan kat situ adalah harapan. Selepas perkataan agar, ni adalah harapan. Dan cikgu selitkan satu peribahasa ataupun kata-kata hikmah yang sesuai dengan isu yang dibincangkan dalam karangan tersebut. Janganlah letak peribahasa yang tak sesuai, memanglah tak dapat markah. So awak kena letak peribahasa yang sesuai. Cikgu harap awak semua boleh dapat manfaat apa yang cikgu share hari ini berkaitan dengan macam mana nak buat karangan yang baik ataupun karangan yang cemerlang untuk kertas 1 bahagian A, iaitu karangan bahan rangsangan. Cikgu dah bagi tahu awak satu persatu macam mana nak buat. Okey, jangan lupa subscribe YouTube channel kita iaitu eTution. Jangan lupa like, jangan lupa tinggalkan komen kalau ada sebarang komen yang awak nak tinggalkan. Okey, terima kasih guys. Thank you.